kita akan bersama seorang artis Melayu yang baru saja menempah namanya di Persada Seni Singapura. Perkenalkan, inilah dia Johan. Selamat datang Johan. Walao way, brother. Can speak. I speak English can ah. Huh? Wah, macam lah. I punya Malay ah. Wah, tak bagus ah. Tapi anda orang Melayu kan? I speak Melayu ah. Tak boleh cakap ah. Anda tak boleh cakap Melayu ke? My Melayu koyak bro. I mix lah bro, mix. 110 Japanese, 18 itu Perancis punya orang campur ada macam-macam, ada Afghanistan. Wow, my English powerful. Wow, my English very good very good my host say my English are champion Wah. Johan, itu bukan English, itu Singlish. Tak mau cakap Melayu Jangan malu menjadi Melayu, usahlah kaku, ikutlah aku. Bahasa ibunda, bahasa kita, jangan dilupa siapa kita. Orang Melayu harus bangga, bahasa kebangsaan kita yang punya. Majulah Singapura, tambah kosakata, bahasa yang indah dijaga oleh orang kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke rancangan Cintai Bahasa Melayu. Saya nak tekankan dahulu, ini bukan program pendidikan ataupun saya seorang guru ke. Bukan. Saya bukan seorang guru bahasa pun. Saya bukan seorang guru pun. Nak kena tekankan tu. Tapi saya antara orang yang dah terjumpa dengan bahasa Melayu dan mencari sebab untuk mencintai bahasa Melayu. Dan saya tak gunakan suara-suara radio ataupun saya tak gunakan bahasa sebutan baku yang kita biasa dengar di radio. Kerana ini cara kita bercakap sebenarnya. Bagaimana untuk kita menjadi orang yang minat dalam bahasa Melayu yang kita biasa gunakan setiap hari. Dan penting untuk kita menggunakan bahasa yang betul. Takut orang tak faham kita cakap apa. Ataupun salah faham. Slang-slang dan sebagainya yang kita gunakan setiap hari yang kita sangkakan betul, sebenarnya salah. Jadi doakan moga terjadilah beberapa episod yang dipanggil sebagai siri inilah. Ada bahagian pertama, bahagian kedua dan sebagainya. InsyaAllah moga tercapai. Hari ini kita saksikan ramai anak-anak muda ada masalah apabila kita mengajukan soalan. Mereka tidak dapat menjawabnya dengan sepenuhnya bahasa Melayu. Mereka akan mungkin bercampur dengan bahasa Inggerisnya. Apabila kita soal dalam bahasa Inggeris, mereka pun tidak menggunakan bahasa Inggerisnya dengan baik. Ini di antaranya yang kita lihat. Apa yang boleh kita lakukan? Bahasa Melayu pun ke laut, bahasa Inggeris pun tak cantik. Kita akan ketahui kita perlu melakukan sesuatu sebagai ibu dan ayah. Mungkin kita harus bertutur sekurang-kurangnya bahasa Melayu lah. Kita harus memperbaiki kerana kita tahu itu mudah. Seperti mana yang kita faham dulu, orang tak perlu nak fikir-fikir sangat tentang bahasa Melayu ni. Tapi hari ni kita nak kena lakukan sesuatu. Mungkinlah itu di antaranya kita mengabaikan satu ketika dahulu tentang bahasa Melayu. Kita mengambil sambil lewa. Kita menyangkakan bahasa Melayu ini akan sentiasa digunakan. Saya yakin ramai di antara yang mungkin sebaya dengan saya ataupun lebih dewasa akan tahu dulu ni kalau kita di sekolah, kita akan kata bahasa Melayu ni kalau exam besok ada peperiksaan bahasa Melayu. Kita susah sikit nak duduk belajar sebab kita sangkakan dan selalunya terjadilah kita akan lulus walaupun tak belajar untuk iaitu mungkin tak payah pun nak fikir tentang tambah kosakata ataupun nak belajar peribahasa ataupun nak melakukan sesuatu yang mungkin seperti mana kita lakukan bagi peperiksaan yang lain. Dan ini di antaranya yang kita jadikan dia satu nostalgia, kenangan sahaja. Hari ini tak macam tu. Kita lihat anak-anak kita mungkin mereka perlu duduk depan iaitu buku-buku mereka untuk menghafal dan mereka susah untuk lulus. Bukan semualah tapi saya perhatikan mungkin berapa keluarga kita yang mungkin ada anak-anak yang pergi ke sekolah ada masalah sikit dengan bahasa Melayu ni. Atas sebab mungkin dah
tak jadi seperti dulu. Kerana kalau kita bercakap Melayu di rumah, kita sangkakan kita dah handal lah ni Melayu kita. Kurang-kurang pun dapat B3 contohnya. Susah mungkin nak dapat A1 tapi nak dapat B3 ni macam senang sikit. Kerana ada chance kita akan pass lah. Jadi kita akan kata macam tu lah. Dan ini tidak lagi terjadi hari ini kerana mungkin berkemungkinan bahasa baku ataupun sebutan bakunya dah menjadikan ia satu perbezaan antara dulu dan sekarang. Ataupun ada benda yang berkaitan dengan kehidupan secara mungkin kita lihat seharian mereka menyaksikan TV, menonton TV, menyaksikan video-video ataupun di Netflix. Tapi kita ajak anak-anak untuk menyaksikan mungkin Boboiboy, ada apa lagi, Ejen Ali, ada Upin Ipin dan sebagainya lah yang bertutur, bercakap dalam bahasa Melayu. Jadi mereka dapat bertambah kosakata mereka. Kalau mungkin nak baca surat khabar, mereka mungkin lihat sedikit lah, kita faham. Mungkin perkataannya begitu besar ataupun sikit-sikit dia tanya, ni apa benda ni? Ni apa benda? Banyak perkataan yang janggal kepada mereka. Antara perkataan-perkataan yang saya pelajari begitu lewat sekali pada usia yang lebih matang, pada usia 20-an, apabila saya diberitahu tentang, salah cakap tau, tak boleh kata mereka-mereka. Bantulah mereka-mereka yang susah. Mereka-mereka tak boleh. Kerana mereka-mereka maksudnya mereka mencipta sesuatu. Tapi yang kita nak sebutkan, mereka sudahlah. Maksudnya dah jamak, iaitu satu kumpulan. Bantulah mereka yang susah. Dan seandainya perkataan yang seperti kita dengar, ustaz-ustaz mungkin suka sebut, yang kita tak salahkan kerana mereka juga mungkin dengar dari orang lain seperti perkataan para-para rasul dan para-para nabi, para-para tu macam para-para dance ataupun para-para yang berkaitan dengan tak tahulah rak-rak kan, tapi para dah jamak, maksudnya golongan nabi, golongan rasul, para nabi, para rasul, maksudnya kita dah kumpulkan semua, tak payah cakap para rasul-rasul, para rasul-rasul, kita kata para rasul. Ataupun kita nak kata tentang benda yang jamak yang selalu keliru, ni di antaranya yang saya dapat pelajari, dan saya rasa kalau kita dapat latih untuk memperbetulkan, dan kita jangan malu diperbetulkan, dan kita suka ditegur, saya yakin perkataan demi perkataan, bahasa demi bahasa dapat diperbetulkan. Banyak benda yang kita fikir dalam bahasa Inggeris. Saya pernah menggunakan seperti 10 selepas 8. Apa tu? It's actually 10 past 8. Saya tak tahu salah, tapi apabila ditegur, iaitu sesuatu yang menarik oleh senior ataupun orang yang lebih mapan, dan saya rasa beruntung kerana tak boleh, tapi boleh cakap 10 minit sebelum pukul 8. Tak boleh cakap 10 minit setelah 8. Dia tak ada makna dalam bahasa Melayu. Mungkin dalam bahasa Inggeris kita mungkin boleh gunakanlah it's 10 past 8. Tapi dalam bahasa Melayu kita cakap 10 minit telah berlalu selepas 8, tak ada maksud. Kalau kata 8 suku seperti 8.15, kita boleh gunakan 8.30 ataupun 8.30. Dan ini merupakan sesuatu yang kita belajar dan kita minat kerana kita tahu benda ni salah, kita tak buat lagi. Seandainya anda minat dan anda suka dengan video yang disampaikan dan bakal disampaikan, insya-Allah kita akan menyentuh tentang beberapa perkara, perkataan-perkataan yang disebut dalam orang kita yang kita sangkakan betul tapi sebenarnya salah. Anda boleh bantu untuk like dan subscribe, dan kita akan saksikan video seterusnya, insya-Allah kalau kita panjang umur dapat kita bertemu lagi. Dan inilah dia, saya cuba usahakan video pertama, dan jangan malu bercakap Melayu, apatah lagi jangan malu jadi orang Melayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan malu menjadi Melayu, usahlah kaku, ikutlah aku, bahasa ibunda, bahasa kita, jangan dilupa siapa kita. Orang Melayu harus bangga, bahasa kebangsaan kita yang punya. Majulah Singapura, tambah kosakata, bahasa yang indah.